Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni berapa bulan? Hari ni 25 ya. Hari bulan Julai. Okey, dah cukup seminggu bercuti, kita masuklah bab yang ke-6, iaitu apa dia bab yang ke-6 ni? Sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, sebelum kita kenal ciri-ciri sudut dalam bulatan, hari ni saya nak tunjuk satu lah. Tapi kita kena refresh apa yang kita dah belajar tentang bulatan sebelum ni. Okey. Kita ada beberapa perkara yang kita perlu ingat semula. Okey, contohnya yang pertama adalah yang ini. Okey, ini kita namakan pusat bulatan. Di mana apabila ada garis merentasi tengah-tengah pusat bulatan, kita namakan diameter. Setengah daripada diameter adalah jari. Dan apabila ada garisan yang merentas bulatan tersebut tetapi tidak kena kepada pusat bulatan, kita namakan perentas. Dan ini, keseluruhan ini kita namakan dia lilitan. Okey. Yang kedua, kita juga perlu kenal, ini tadi pusat bulatan ya. Perlu kenal lengkok. Yang ini, yang kecil kita namakan lengkok minor. Ya. Yang besar ini kita namakan lengkok major. Dan ini adalah sektor major yang besar. Yang kecil adalah sektor minor. Saya tukar warna. Okey, ini adalah sektor minor. Okey. Lengkoknya ni. Ni lengkok minor. Ini adalah lengkok major. Okey, kita tengok ciri yang pertama. Apabila beberapa sudut dalam bulatan berkongsi lengkok yang sama, tadi kita kenal lengkok kan? Berkongsi lengkok yang sama, maka nilai sudutnya adalah sama. Awak tengok ni. PQR. Kita tengok ya, sudut PQR. Bila kita cakap sudut PQR, bermakna sudutnya tu dekat Q. PQR adalah 30 darjah. Kita tengok sudut PSR. Kenapa dia juga 30 darjah? Okey. Kerana dia berkongsi lengkok yang sama. PSR. Nampak tak? Ni lengkok dia. Sama. Bermakna sini 30, sini pun 30. Kita tengok contoh lain. Okey, yang ni pula. PQR. Segitiga. Sudut bagi PQR ialah 60 darjah. Mana lengkok dia? Lengkoknya di sini. Okey. Ni lengkok dia. Okey. Manakala sudut bagi PSR juga adalah 60 darjah kerana kita ambil warna lain. Ni pula. PSR kerana dia berkongsi lengkok yang sama. Jadi sini 60, sini pun 60. Kalau perasan dia macam rama-rama kan? Dia berkongsi lengkok yang sama. Jadi sudutnya sama. Senang aja. Kita tengok lagi satu contoh. Okey, sudut ni RQP. Sudut RQP. RQP adalah 40 darjah. Lengkoknya di sini, kan? Lengkok lagi satu. Lengkoknya sama, tapi sudutnya lain. Dia punya segitiga lain. Yang ini pula. PSR pun 40 darjah. Sudut PSR juga 40 darjah. Tu kosong saya tak nampak tu. Okey. 40 darjah. Sama. Okey. Tengok lagi satu. Yang ini pula. Tengok sama. Ini dia punya lengkok. Lengkoknya di sini. PQR sama dengan PSR.
Okey. Ini bermakna sudut-sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama mempunyai nilai yang sama. Okey, kita tengok lagi sekali. Okey, ni PQR, lengkuk dia kat sini. Katakan PQR ni adalah 30 darjah, maka sudut bagi PSR juga 30 darjah. Sudut bagi PTR juga adalah 30 darjah kerana berkongsi lengkuk yang sama. Okey. Kita cuba buat soalan. Okey, ini pun contoh juga penyelesaiannya. Sudut ACD. ACD adalah 55 darjah. Maka apakah nilai bagi sudut X? Tengok, ni dia lengkuk dia yang ini. Dia kongsi lengkuk yang sama. Dia minta sudut nilai bagi sudut X kan? Jadi, kalau dia berkongsi lengkuk yang sama, mestilah nilainya sama. 55. Ya, 55 darjah. Okey. 1. Latihan. Contoh ya, contoh. Okey. Sudut QSR, apakah nilai bagi sudut QPR? Apakah nilai bagi sudut X? Ya. Jadi kita tahu bila dia berkongsi lengkuk yang sama, maknanya sudutnya sama. Kita tengok dulu. Sorry, yang ini kita padam kejap. Sudut yang kita nampak adalah sudut QSR, iaitu 56 darjah. Okey. So QSR. So dia lengkuknya sini. Kita buat pula sudut bagi X ni. QPR X tadi kan. X tu adalah sama dengan, kalau dia berkongsi lengkuk yang sama, maka dia samalah dengan ni. Dengan 56 darjah ni tadi. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, yang ini pula. Dia tanya sudut X. Boleh cari tak? Okey. Sudut X ni berapa? So, dia mana kongsi lengkuk dia? Siapa yang berkongsi lengkuk dengan dia? So, kita kena carilah. Okey, yang ini berkongsi lengkuk yang sama. Jadi, kalau sini 46, sini pun 46 darjah. Macam tu je. Okey? Boleh tak? Dia sebab dia kongsi, share lengkuk yang sama. Yang ini kongsi dengan lengkuk yang segitiga yang ini juga. Sudut yang ini. Jadi, dia punya lengkuk sini. So, macam butterfly. So, sini 46, sana pun 46. Okey. Kita cuba yang ini. Okey, yang ini dia lain sikit. Dia tak bagi nilai. Dia tak suruh cari nilai kat sini. Ya? Dia tak suruh cari nilai kat situ. Dia nak tahu nilai dekat sini X ni. Jadi, kalau kita tengok dulu ya. K, J, L. Berkongsi lengkuk dengan K, M, L. Bermaksud, kalau dia kongsi lengkuk, sini 42, sini pun 42. Okey, kita dah dapat satu. Okey. Dan kita tahu sini 76. Okey. 76. Kita tahu satu garisan. Nanti saya padam. Mana pemadam? Okey, sekejap. Ni kita letak 42 lah. Kita tahu satu garisan adalah 180 dan kita dah nampak dekat sini ini adalah 76. Jadi berapa tinggal kat sini? Berapa yang tinggal kat sini? So kita cari dulu yang kat situ. 180 tolak 76. Okey. 180 tolak 76. Awak akan dapat berapa kat situ? Guna kalkulator. 180 tolak 76. Awak akan dapat 104. 104 adalah nilai di sini. Ya? Ni. 104. Okey. So, kalau sini dah dapat 104, sini dah dapat 42, sini boleh cari tak? Boleh lah. Ya?
Okey, jadi 180 tolak 104 tolak dengan 42. Berapa dapat? So, awak akan dapat 34 darjah. Bermakna X ni 34 darjah. Okey, kita tengok kat sini. Jika AD sama dengan BD, maksudnya kat sini AD dengan BD ni dia samalah, ya. Okey. Jadi dia suruh cari sudut bagi FAD. Sudut bagi FAD. Okey, so kita kena cari siapa yang share lengkuk yang sama. Okey, yang ni. Dia nampaknya FBD, ya. FBD ni share lengkuk yang sama dengan FAD. So, kalau sini 41, ya, kalau sini 41, yang ni bermakna FAD adalah 41 darjah. Okey. Kita tengok yang kedua. Dia suruh cari sudut bagi BDA. 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 Sini pula. Sini berapa? Okay, so kita cari lengkuk yang sama. Ada tak? Ada yang ini. Kan? Dah dapat dah. 48 darjah. Senang kan? Okay, kita tengok lagi satu. Segitiga ABD pula. Mana dia? ABD. Okey, jap. Salah ni. ABD. Okey, kita tahu ada separuh tu tadi. Kita tahu. Dia sebut tadi, dia cakap tadi yang ini dengan yang ini sama kan? Okey, jadinya sekarang kita nak cari yang ini. Yang keseluruhan ni. Tadi kita dah dapat ada sikit 41 kan? Okey, so kita tengok. 41 tu belum sepenuhnya. So, kita tengok segitiga ABD ni. Okey, 180 tolak segitiga BDA. Tolak BDA. BDA. Kita nak cari ni. Okey. Yang ini dengan yang ini kan share lengkuk yang sama. So, yang ini mestilah 48 kan? So, senang je. 180 tolak 48. Okey, kita buat macam ni dulu. Kira 180 tolak 48, kita akan dapat 132. 132, tapi belum. 132 ni mewakili dua-dua ni. So, kita bahagi 2. Kita akan dapat 66 darjah. Okey? Okey. Boleh tak? Okey, seterusnya. Ini pula. Okey, segitiga sudut bagi ABF. ABF yang ini. Yang ini berapa? Okey. Tadi kita tahu ni semua yang keseluruhan ni adalah 66 yang kita dah kira tadi kan. Lepas tu kan dia ada bagi satu sudut. Sekejap ya, saya padam. Sekejap. Cuba tengok betul-betul. Kita sekarang nak cari, kita ambil warna lain lah ya. Sekejap. Warna biru, okey. Kita nak cari sudut ABF. ABF. Yang ini sahaja. Okey. Yang ini sahaja. Kita tahu yang ini tadi adalah 41 kan. Dan kita tahu keseluruhan ni tadi, bila kita kira yang sebelum ni, adalah 66 kan. Sudut yang ini, yang the whole ni semua. Termasuk 41 tu tadi. Bermakna, kita tolakkan aja lah. Mana pen hitam. Okay. 66 darjah tolak
41 darjah. Kita akan dapat 25 darjah. Okey. Oh, sorry.